Jangan takut-takut sikit. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada semua family mengaji Tenten. Assalamualaikum semua. Baik, waalaikumsalam Kak Hayati. Waalaikumsalam Kak Mas. Waalaikumsalam Kak Fazila. Waalaikumsalam Kak Fiza. Waalaikumsalam yang memberi salam. Ahlan wa sahlan. Baik, sementara kita tunggu rakan-rakan yang lain untuk slot hadis petang ini, mari kita sama-sama pakat-pakat share. Untuk supaya kita dapat ajak lebih ramai lagi untuk dengar slot perkongsian hadis pada petang ini. Waalaikumsalam Kak Azimah. Waalaikumsalam Kak Hasnah. Dah share, alhamdulillah. Terima kasih Kak Lisa. Terima kasih yang dah share. Semoga dengan kita share kepada grup Facebook dan ajak rakan-rakan lain, semoga kita ini menjadi asbab kebaikan untuk kita di akhirat kelak, insya-Allah. Baik, sekarang ada 108 orang. Sambil-sambil kita tunggu yang lain, kita sambil-sambil tu boleh share, pakat-pakat share. Semua sihat ke? Semua apa khabar? Saya doakan semoga semua dalam keadaan yang sihat walafiat dan sentiasa ceria bersama keluarga, insya-Allah. Baik, boleh saya tahu suara dan gambar saya jelas tak? Boleh komen di ruangan komen di bawah. Sekiranya suara saya jelas ataupun tidak. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan yang baru masuk. Waalaikumsalam Kak Hasira. Waalaikumsalam Kak Noraza. Waalaikumsalam yang memberi salam. Sambil-sambil tu kita boleh share dekat grup Facebook dan WhatsApp yang ada. Baik, sekiranya semua sudah bersedia, saya boleh mulakan. Boleh saya mulakan slot hadis pada petang ini. Waalaikumsalam Kak Salasia. Dah share Kak Azimah, alhamdulillah, terima kasih. Okey, jelas. Baik. Jadi saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Ahlan wa sahlan yang baru masuk. Jelas sekali, alhamdulillah. Baik, sambil-sambil tu kita boleh pakat-pakat share. Baik, bersyukur kehadrat ilahi kita dapat sama-sama pada petang ini dalam slot hadis untuk mendengar sedikit perkongsian sekejap saja sementara tunggu waktu asar. Baik,
Tajuk hadis pada hari ini, petang ini adalah nilai tambah dalam umur. Okey, baik semua. Seperti yang kita tahu, umur dan rezeki ini adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin hari semakin bertambah umur kita. Jadi apabila umur kita semakin bertambah, insya-Allah kita perlulah menambah juga amalan dan amalan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebagai contoh, saya beri contoh sekarang kita boleh antaranya ialah kita boleh jinakkan diri kita untuk pergi ke masjid. Tapi sekarang musim PKP, kita boleh juga solat berjemaah di rumah bersama ahli keluarga, ataupun kita boleh tambah solat sunat, ibadah sunat kita, ataupun kita boleh mengaji, tambah amalan kita. Tetapi kita semakin bila kita tambah amalan kita juga perlu istiqamah dalam melakukan amalan tersebut, insya-Allah. Baik, waalaikumsalam yang memberi salam. Baik, untuk pengetahuan semua, pada hari ini adalah nilai tambah dalam umur. Saya minta izin untuk terbalikkan kamera. Boleh saya tahu gambar jelas ataupun tidak? Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan yang baru masuk. Sambil-sambil tu kita pakat-pakat share supaya ramai lagi boleh dapat manfaat dapat ilmu baru daripada perkongsian hadis pada petang ini. Baik. Adakah gambar dan suara saya jelas? Boleh saya tahu? Jelas, alhamdulillah. Jadi kalau begitu saya akan mulakan surah hadis pada petang ini. Baik, bacaan hadis pada petang ini adalah daripada bahagian 2, iaitu penawar hati. Dan tajuk pada hari ini adalah nilai tambah dalam umur. Saya akan bacakan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iza matal insanun qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahul Muslim. Baik, waalaikumsalam yang memberi salam. Baik, artinya adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya melainkan daripada 3 sumber sahaja, iaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang dapat diambil manfaat daripadanya, dan anak yang soleh yang akan mendoakan untuknya. Baik, semua, waalaikumsalam. Baik, seperti yang dibacakan daripada hadis di atas, seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan pahala buat kita, mereka yang sentiasa beriman ataupun bertakwa kepada Allah, sebagai jaminan untuk mencium bau syurga. Dan Allah juga menjanjikan untuk memberikan dosa dan api neraka kepada sesiapa yang mengkufuri perintahnya. Baik, apabila seseorang telah meninggal dunia, terputuslah baginya peluang untuk menambah pahalanya. Sebanyak mana amalan yang telah dilakukannya semasa hidup dahulu, maka sebanyak itu sahaja pahala yang akan diterimanya. Dia tidak akan menambah lagi pahalanya, melainkan daripada 3 sumber yang telah diterangkan dalam hadis ini. Baik, seperti yang hadis yang saya bacakan tadi, segala amalan akan terputus apabila kita menghadap Ilahi, kecuali
3 amalan seperti yang disebutkan dalam hadis yang akan masih diterima Allah sebagai pahala kita di akhirat kelak. Iaitu yang pertama, amal jariah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, doa anak soleh untuk ibu bapanya. Jadi ada 3 amalan yang akan pahalanya yang akan tetap mengalir walaupun selepas kita meninggal dunia. Baik, mari kita tengok apakah itu. Baik, Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan yang baru masuk. Waalaikumsalam yang memberi salam. Baik, yang pertama adalah sedekah jariah. Okey, apakah itu sedekah jariah? Iaitu contohnya segala wakaf yang pernah diberikan semasa hidupnya dahulu, seperti mewakafkan tanah untuk kebajikan ataupun bina masjid, surau, sekolah dan sebagainya. Ataupun kita seperti yang selalu kita dengar, ada yang wakafkan Al-Quran untuk masjid ataupun di surau. Jadi insya-Allah apabila walaupun setelah meninggal dunia, apabila kita wakaf Quran itu ada orang lain yang membacanya, insya-Allah kita juga akan mendapat pahala walaupun setelah kita meninggal dunia. Selagi harta benda yang diwakafkan itu diguna oleh orang, dia akan mendapat pahala yang berterusan yang mengalir masuk ke dalam suratan amal kebaikannya. Baik, yang kedua, pahala yang akan tetap mengalir walau setelah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat, iaitu segala ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat menambahkan ketakwaan mereka kepada Allah. Baik semua, ilmu yang bermanfaat ni adalah ilmu yang memberi manfaat kepada dirinya dan kita beri manfaat itu kepada orang lain. Sebagai contoh, tak kisah dalam ilmu bidang agama, contohnya orang yang mengajar seseorang untuk membaca ataupun menulis, itu juga dikira itu kan memang ilmu yang bermanfaat. Ataupun orang yang mengajarkan Al-Quran, itu adalah contoh-contoh ilmu yang bermanfaat. Ataupun contohnya, begitu juga halnya seseorang yang mengarang kitab yang bermanfaat, dia akan mendapat pahala yang berterusan selagi kitab tersebut dibaca dan dipelajari oleh orang lain. Baik, sekiranya ada pengarang ataupun penulis buku ataupun kitab-kitab, tak kisah kitab agama ataupun kitab-kitab ilmiah, selagi ada yang membaca dan mendapat manfaat, mendapat ilmu daripadanya, insya-Allah pahalanya akan terus mengalir. Waalaikumsalam Kak Nuraini. Selamat petang semua. Baik, seterusnya yang ketiga. Salah satu yang ketiga daripada 3 pahala yang akan tetap mengalir walaupun selepas meninggal dunia adalah doa anak yang soleh untuk kedua ibu bapanya. Baik, saya bacakan keterangan untuk yang ketiga ini. Anak soleh yang sentiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya, melahirkan anak yang soleh yang bertakwa dan berwibawa adalah impian bagi setiap orang tua. Namun, di mana datangnya buah kelapa kalau yang ditanam itu ialah benih pinang. Baik, seperti mestilah setiap ibu bapa ingin melahirkan anak yang soleh, tetapi insan yang soleh tidak dapat dilahirkan dengan didikan yang toleh. Toleh yakni maksudnya buruk, yang jauh daripada nilai-nilai agama atau diasuh dalam suatu lingkungan yang sihat. Maknanya, sekiranya ibu bapa menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, mereka perlulah berikan suasana ataupun membesarkan anak itu dalam keadaan yang baik. Dan juga memberikan suasana yang dalam contohnya bekalkan dengan kelas-kelas agama ataupun selainnya.
Baik, ia merupakan hasil daripada kegigihan orang tua, guru, lingkungan yang sihat dan suasana yang membina yang dapat menghantarkan anak tersebut ke pintu gerbang ketaatan insya-Allah. Sekiranya ibu bapa melahirkan dan mendidik seorang anak menjadi anak yang soleh, insya-Allah doa anak tersebut buat ibu bapanya merupakan pahala yang akan tetap mengalir. Anak-anak juga sekiranya ibu bapa telah meninggal dunia, anak-anak boleh mendoakan, memohon keampunan buat kedua ibu bapa, insya-Allah. Baik. Cuba kita berfikir sebentar, adakah salah satu antara 3 perkara di atas telah kita lakukan? Kalau belum, maka berusahalah dan lebih baik kalau mampu himpunkan ketiga-tiga perkara ini sekaligus. Baik semua, selagi kita diberi peluang dan oleh Allah Subhanahu Taala untuk bernafas, marilah kita sama-sama menambah amalan kita dan melakukan 3 perkara ini, iaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan juga doa anak yang soleh. InsyaAllah semoga kita tergolong dalam 3 golongan ini. Baik, Alhamdulillah, tahniah dan terima kasih kepada semua yang bersama-sama daripada awal hingga akhir. Sekejap je perkongsian hadis, sambil-sambil kita tunggu waktu asar. Semoga semua mendapat ilmu baru yang bermanfaat. Boleh juga kita kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang memberi salam. Baik, sebelum kita akhiri surah hadis pada petang ini, suka cerita saya ingin ingatkan buat sesiapa yang belum mendaftar untuk kelas pengambilan bulan Ramadan. Kita ada kita ada kelas asas, kita ada kelas hafazan, kita ada kelas tajwid. Untuk ada kelas online. Untuk siapa yang dekat juga boleh sertai kelas di Center Sungai Besi dan juga Taman Medan. Kelas personal pun ada. Dan seperti biasa, pada malam ini pada jam 7.45 malam, bacaan Yasin dan tahlil bersama Ustaz Firdaus. Jadi sesiapa yang ingin letakkan nama arwah, boleh tekan link di bawah. Boleh tekan link yang di pin ini, di komen ni, nombor 9 untuk letakkan nama arwah. Tapi sebelum pukul 5 petang. Baik, dan juga terakhir sekali saya ingin buat sesiapa tuan-tuan yang ingin mendapatkan telekong untuk persediaan bulan Ramadan. Baik, kita ada sediakan telekong. Untuk siapa-siapa yang nak dapatkan telekong baru ataupun untuk dapatkan untuk isteri, untuk anak ataupun orang-orang yang tersayang, boleh tak ada masalah, boleh. Baik, saya tunjuk. Okey, yang pertama kita ada sediakan 2 jenis telekong. Yang pertama telekong Hana. Baik. Ahlan wa sahlan yang baru masuk. Kita ada sediakan telekong. Okey, boleh tengok. Yang telekong ni adalah telekong Hana. Harganya RM60. Telekong ni berwarna putih. Ada juga color-color lain. Telekong Kak Azimah, telekong ada saiz. Ini adalah standard saiz. Semuanya saiz yang biasa. Dan telekong ni boleh dipakai untuk yang berat badannya 80 ke bawah. Masih juga selesa ikut ketinggian. Standard size biasa, insya-Allah muat. Baik, dan juga ada warna-warna yang lain. Okey, yang kedua kita ada telekong Alwani. Telekong Alwani ini adalah telekong sedondon. Kalau siapa-siapa yang nak pakai sedondon ataupun nak pakai dengan cucu ataupun nak pakai dengan anak kecil, boleh pakai. Kita ada 3 warna. Ada warna putih, ada warna merah jambu, warna pink dan juga warna grey. Okey, harganya berapa? Harganya adalah RM200, tidak termasuk postage. Ini sepasang. Kalau ada yang nak ibu sahaja pun boleh. Kalau nak yang set anak sahaja pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun nak buat tempahan telekong, boleh tekan link di bawah. Tak ada masalah. Okey, baik.
Kalau ada apa-apa pertanyaan, kami akan WhatsApp, boleh WhatsApp kami dan tekan link di bawah. Baik. Sampai di sini sahaja slot hadis pada petang ini. InsyaAllah saya memohon maaf atas kesilapan dan segala kelemahan datang daripada diri saya, dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih dan tahniah buat semua. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang, dan jangan lupa solat maksurat pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.